Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Qurratu Aini binti Al-Haji Pungut, Raqmu Tasjil 21LL011, Talibatun min Diplom Ad-Dirasatil Ulya Ta'limul Lughatil Arabiyyah Lin-Natiqina Bighairiha. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ila Lisensi Buku bagi Pengurusan Kurikulum bersama Al-Muhadirul Muhtaram Cikgu Muhammad Amirul bin Abdul Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian kandungan buku The Law of Human Nature telah diterbitkan pada bulan Oktober 2018. Penulis buku ini, Robert Greene, mengambil masa 6 tahun untuk menyiapkan penulisan buku ini. Kandungan buku ini menolong kita untuk memahami tentang perilaku manusia dan bagaimana kita boleh menggunakan kelemahan psikologi diri sendiri dan orang lain untuk kelebihan kita, sama ada dalam pekerjaan, hubungan, bahkan dalam kehidupan. Sinopsis. Tajuk yang ingin saya bahaskan termasuk di dalam bab ke-17 dari buku ini, Seize the Historical Moment, ataupun dalam bahasa Melayu, rebutlah detik bersejarah itu. Manakala subtopiknya adalah The Law of Generational Myopia atau terjemahannya Undang-Undang Miopia Generasi. Miopia dalam uslub atau konteks ini adalah miopia terhadap generasi, bermaksud kurangnya imajinasi, pandangan jauh atau wawasan intelek. Intisari. Kisah yang diceritakan di dalam buku ini adalah mengenai King Louis XVI yang menaiki tahta pada usia sangat muda dan tidak mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin. Beliau memerintah berpandukan cara raja-raja sebelumnya tanpa memikirkan apakah rakyat ketika itu masih dapat menerima cara pemerintahan yang sama ataupun tidak. Hakikatnya, rakyat sangat menderita disebabkan perlu membayar cukai yang sangat tinggi di samping hutang yang terpaksa dihadapi akibat dari perbuatan raja-raja terdahulu. Hal ini menyebabkan rakyat benci kepadanya dan akhirnya membawa kepada revolusi Perancis dan beliau dihukum pancung. Ayyuhal musyahidun wa musyahidat. Tokoh Islam Ibn Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah ada menyebutkan gambaran jelas mengenai teori perkembangan generasi. Pertama, generasi pembangun badawah yang mula-mula menentang tampuk lama dan memberikan idea baru. Kedua, generasi asabiyah yang mempunyai semangat bekerjasama dan rasa kekitaan. Ketiga, generasi penikmat hadarah yang merasa keuntungan dari segi ekonomik dan politik sehingga menjadikan mereka tidak lagi peka terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat, generasi pemusnah sukut yang tidak lagi memiliki hubungan emosi dengan negara. Kelebihan. Yang pertama, buku ini mengajarkan kita untuk ambil tahu apa yang sedang berlaku sekarang dan jangan hanya memandang pada masa lampau. Learn from the past, live in the present, plan for the future. Yang kedua, seorang pemimpin perlu ambil tahu apa keperluan orang bawahannya. Yang ketiga, setiap orang perlu peka akan perbezaan antara generasi dan keedaran zaman yang terus berlaku. Contoh yang paling mudah adalah seperti pantang larang dari generasi sebelum kita yang pada mata generasi sekarang ini nampak pelik dan tidak lagi relevan. Yang keempat, berfikiran terbuka dan menerima perubahan mengikut peredaran masa. Kekurangan. Pertama, konsep tamadun dari perspektif barat lebih berfokuskan kepada mengeksploitasi material, manakala tamadun dari perspektif Islam merangkumi semua aspek kemajuan, kebendaan dan kerohanian. Yang kedua, tidak semua perubahan peredaran masa perlu diterima. Ala sabilil misal, penggunaan media sosial seperti TikTok. Adakah kita masih perlu mengikut sahaja rentak mereka sedangkan diketahui lebih banyak keburukan yang ada di dalamnya? Yang ketiga, undang-undang Allah tidak akan berubah-ubah sehingga ke hari kiamat. Kita juga perlu tahu apa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang melarang kita untuk membuat kerosakan di atas muka bumi dan tidak mahu beriman ataupun menghalang orang lain untuk beriman. Kesimpulan. Setiap perubahan boleh diterima selagi mana ia tidak melanggar syariat Islam. Untuk memperkembangkan generasi dan tamadun, sebagai orang Islam, kita mestilah berpegang kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bersikap keterbukaan dan mendengar pendapat orang lain dengan mengadakan musyawarah dan bermuafakat demi untuk melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan bertakwa. Sekian sahaja dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.